Segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Declan Rice walaupun dilihat menjadi kesebelasan utama di dalam Piala Sumbangsih menentang City baru-baru ini, Rice adalah perancang bertahan di dalam permainan sebenar. Walaupun sangat murah bagi aset Arsenal, stats serangan beliau sangat merungsingkan. Hanya 0.13 penglibatan gol musim lepas. Gol-gol jaringan beliau adalah dari jarak jauh ber-XG rendah. Dengan lambakan perancang menyerang The Gunners, beralih kepada Martinelli dan Odegaard lebih berbaloi untuk pasukan anda. Jual juga Mateo Kovacic. Hype dan desas-desus beliau bakal menggantikan perancang box-to-box Ilkay Gundogan hanya tinggal impian. Semasa perlawanan Charity Shield menentang The Gunners, Kovacic lebih kepada playmaker atau penggerak pasukan di bahagian tengah pasukan sahaja. Kovacic lebih kepada posisi nombor 6 bergandingan dengan Rodri. Ini adalah tidak baik untuk pasukan FPL anda. Foden dan Grealish adalah lebih menyerang bagi setup pasukan Pep. Elakkan Raul Jimenez. Selepas Mitrovic membuat perangai, Marco Silva membawa masuk Jimenez baru-baru ini. Bekas penyerang Wolves ini dijangka bakal pengganti terus Mitrovic. Namun, masalah besar sekarang, Mitrovic masih di Fulham. Tiada perpindahan sahih yang berlaku ke tanah Arab. 3 pemain untuk satu posisi penyerang adalah sangat memeningkan. Jimenez, Mitrovic dan Vinicius bersaing rapat untuk posisi tersebut. Oleh itu, untuk tidak membenakkan lagi fikiran anda, elakkan pemain dengan sejarah gah ini. Elakkan juga Pascal Gross. Perancang dengan harga 6.5 juta pound ini dikatakan bakal menggalas tugas sepakan penalti Brighton selepas penjualan McAllister. Namun, dalam perlawanan akhir pramusim Brighton baru-baru ini, João Pedro menjaringkan gol penalti dengan Gross di dalam padang. Dapat dilihat di sini, De Zerbi memberi kepercayaan penuh kepada Pedro untuk menggalas tugas tersebut musim ini. Walaupun terjamin dari segi minit permainan, sudah 4 perlawanan pramusim, Gross diletakkan di posisi pertahanan kanan, walhal di dalam FPL, Gross adalah perancang. Ini adalah seperti penyakit yang perlu dielakkan semua pengurus fantasi. Beli Gabriel Martinelli. Selepas perlawanan menentang City baru-baru ini, pemilikan Martinelli sedikit mengalami penurunan. Ini adalah asbab beliau dikeluarkan awal dan yang kedua, perancang kebangsaan Brazil ini tidak membawakan apa-apa mata serangan. Namun, cadangan hamba beli beliau. Pertahanan Forest tidak segah pertahanan City. Bermain di Emirates bakal membawakan perspektif baru di bahagian serangan. Dengan stats penglibatan gol 0.59 musim lepas, Martinelli dijangka terjamin sekurang-kurangnya 1 mata umpanan gol. Martinelli lebih eksplosif berbanding perancang The Gunners yang lain. Marcus Rashford adalah calon belian anda game week ini. Ada yang berpandangan dapatkan Bruno Fernandes adalah lebih berbaloi kerana lebih murah dan menguasai tugasan sepakan penalti. Namun, rekod serangan Rashford lebih menggerunkan. 0.65 rating XGI musim lepas adalah lebih baik dari Martinelli yang berada dalam pasukan yang lebih menyerang. Pelaburan lebih 0.5 juta pound berbanding Bruno dijangka bakal membawakan pulangan yang sangat lumayan buat pasukan fantasi anda. Cuma, di antara perlawanan mudah, United terpaksa menghadapi Spurs dan Arsenal di laman lawan masing-masing pada game week 2 dan game week 4. Simpan Ben Chilwell. Kedudukan pertahanan template Gabriel dan Estupinan tidak perlu diperdebatkan lagi. Cuma slot pertahanan ketiga adalah di antara Stones, Chilwell dan Shaw. Shaw kini di luar perbualan kerana hadirnya Onana dengan 0.5 juta pound lebih murah. Kini hanya Chilwell atau Stones bagi kebanyakan pengurus. Bagi hamba, untuk mata serangan, jaminan minit permainan dan jaminan kota perpindahan pada game week 3, Ben Chilwell adalah pilihan hamba.
Ya, perlawanan pembukaan menentang Liverpool membuatkan Chilwell menjadi keraguan. Namun, dengan tugasan sepakan sudut di bahu beliau dan Pochettino dengan jelas mengatakan Chilwell perlu lebih menyerang, Chilwell perlu ada di dalam pasukan anda bukan sahaja sehingga game week 8, namun sepanjang musim seperti Trippier musim lepas. Simpan juga James Maddison. Dengan kemenangan besar Spurs pada perlawanan terakhir pramusim mereka, kedudukan kesebelasan utama Postecoglou semakin jelas. Son dan Kulusevski kekal di bahagian sayap dan apa yang menarik, Maddison adalah pada posisi nombor 10. Perancang FPL yang bermain di bahagian shadow striker ini adalah sangat mengujakan. Peluang untuk mendapatkan pulangan mata serangan adalah sangat cerah di posisi tersebut. Maddison juga dijangka bakal memonopoli tugasan bola mati pasukan Spurs musim ini. Cuma dua perlawanan awal Spurs membuatkan ramai pengurus mula menjual beliau. Dengan Postecoglou, barisan serangan Spurs boleh anda harapkan. Segmen Maulana. Pada game week 38 yang lepas, Yerry Mina adalah pilihan Maulana. Walaupun tidak mendapat tandukan tajam yang diharapkan, Mina membawakan hamba mata tanpa bolos. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Bukayo Saka adalah pilihan Maulana game week ini. Ya, Saka adalah perancang template game week 1. Namun, satu sahaja pertanyaan hamba. Adakah Saka juga kapten anda? Tentu tidak, bukan? Tetapi selepas melihat rekod di laman lawan Haaland musim lepas, hamba merasakan kapten Saka game week ini bakal membuatkan anda mendapat lonjakan ranking yang mengujakan. Saka juga sentiasa cemerlang di laman sendiri, ditambah pula lawan Saka game week 1 ini adalah pertahanan Forest yang mengalami banyak kekalahan semasa pramusim mereka. Persoalannya, adakah anda cukup berani? Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.